Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel kelas YT. Hari ini kita akan sama-sama belajar subjek sejarah tingkatan 5, bab 2. Perlembagaan Persekutuan. Sebelum kita mulakan kelas kita, sila tekan butang subscribe dan turn on notifikasi untuk topik-topik yang akan datang. Okey, dalam bab ini kita akan bincangkan 4 subtopik dengan lebih lanjut, iaitu, yang pertama, latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan. Kedua, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Ketiga, ciri utama Perlembagaan Persekutuan. Dan yang keempat, pindahan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Kalau semua sudah bersedia, mari kita mulakan kelas kita pada hari ini. Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam pemerintahan. Perlembagaan Persekutuan adalah berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip Undang-Undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Bagi Undang-Undang Negeri Melayu, Raja merupakan pemerintah yang menentukan undang-undang dan sistem pemerintahan. Pemerintahan juga diperkukuh melalui taat setia rakyat. Antara contoh undang-undang yang telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Hukum Kanun Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, dan Undang-Undang 99 Perak. Bagi Undang-Undang Inggeris pula, British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri selat yang dikenali sebagai Charter of Justice. Ianya diambil daripada undang-undang yang digubal di England dan piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan negeri-negeri selat sahaja yang diguna pakai, contohnya Charter of Justice 1807. Di Sarawak, terdapat pula Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Manakala di Sabah, terdapat undang-undang yang sama disebut sebagai Sabah Application of Law Ordinance 1951. Kesimpulannya, institusi pemerintahan beraja masih diteruskan apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Walaupun begitu, beberapa pindahan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Perlembagaan inilah menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sejarah pembubaran Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877 hingga tahun 1957 dan ia dilakukan oleh badan yang sah dalam bidang perundangan. Di Malaysia, badan perundangan dinamakan Parlimen yang berkuasa penuh membentuk undang-undang negara. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal Undang-Undang Negeri Perak. Kemudiannya, peranan yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Undang-undang di negeri-negeri selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula digubal oleh Majlis Negeri. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan, dan kewarganegaraan. Suruhanjaya perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIT.
Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Terdapat dua ciri utama perlembagaan untuk memelihara kestabilan dan kemajuan negara, iaitu ciri tradisional dan ciri moden. Terdapat 4 elemen yang terkandung dalam ciri tradisional. Pertama, kesultanan atau pemerintahan beraja. Kedua, agama Islam. Ketiga, bahasa Melayu. Dan keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Dalam elemen pertama, negeri Melayu menggunakan sistem pemerintahan beraja di mana raja berkuasa penuh. Selepas merdeka, pemerintahan beraja disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen di mana Yang di-Pertuan Agong merupakan pemerintah tertinggi. Pada peringkat negeri, raja merupakan ketua negeri dan mempunyai kuasa eksekutif melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Raja mempunyai kuasa mengurniakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat. Yang kedua ialah agama Islam. Pada zaman British, Raja Melayu tidak perlu menerima nasihat pihak British berkenaan hak dan kedaulatan raja, adat istiadat orang Melayu dan agama Islam. Selepas merdeka, agama Islam terletak di bawah kuasa raja. Yang di-Pertuan Agong berkuasa terhadap negeri yang tidak beraja dan wilayah persekutuan. Peruntukan agama Islam terkandung dalam perlembagaan. Ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan dalam pemerintahan Melayu Melaka. Bahasa Melayu berperanan sebagai lingua franca dan bahasa ilmu. Kini, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Dan yang keempat, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Selepas merdeka, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kepentingan sah kaum lain di bawah tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong. Bagi ciri moden pula, terdapat 3 elemen termasuklah kerajaan persekutuan, sistem demokrasi berparlimen, dan kewarganegaraan. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Satu sistem kerajaan persekutuan diwujudkan di mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Sabah dan Sarawak pula diberi beberapa autonomi. Kedua, sistem demokrasi berparlimen. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan sistem demokrasi dan asas demokrasi ialah pilihan raya umum. Pilihan raya dilakukan melalui Suruhanjaya Pilihan Raya bertujuan supaya rakyat bebas memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Pilihan raya persekutuan dilakukan untuk pembentukan kerajaan persekutuan manakala pilihan raya negeri untuk pembentukan kerajaan negeri. Dan yang terakhir, kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan pada tahun 1948. Sebelum merdeka, rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja dan terdapat juga rakyat yang mendapat kerakyatan British jika lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Selepas merdeka, taraf kewarganegaraan adalah sama kepada semua rakyat. Perlembagaan Tanah Melayu 1957 merupakan asas kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963. Pindahan perlembagaan bertujuan untuk menyesuaikan peruntukan negeri baru ke dalam perlembagaan tanpa mengubah kedudukan negeri sedia ada. Pindahan perlembagaan 1963 berlaku selepas pembentukan Malaysia. Terdapat 3 perkara utama yang dipindah, iaitu struktur Mahkamah Atasan, pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo, dan jawatan Yang di-Pertua Negeri. Bagi struktur Mahkamah Atasan, ia mengikuti model Mahkamah Tertinggi England di mana ia terbahagi kepada Mahkamah Atasan dan Mahkamah Rayuan. Selepas pembentukan Malaysia,
3. Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah atasan diwujudkan. Tugas Mahkamah Persekutuan ialah mendengar mana-mana persoalan perlembagaan dan pertikaian antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Bagi pembentukan Mahkamah Tinggi Borneo pula, Mahkamah Tinggi Malaya dikekalkan dan Mahkamah Tinggi Borneo diwujudkan. Ia berperanan menguruskan soal kehakiman di Sabah dan Sarawak. Jawatan Ketua Hakim Borneo diwujudkan pada tahun 1963 dan kemudiannya diubah kepada Ketua Hakim Sabah dan Sarawak pada tahun 1994. Yang ketiga, jawatan Yang di-Pertua Negeri. Selepas pembentukan Malaysia, Yang di-Pertuan Agong melantik Yang di-Pertua Negeri untuk mengetuai Sabah dan Sarawak. Di Sabah, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikuti nasihat Kabinet Negeri. Manakala di Sarawak, Yang di-Pertua Negeri perlu mengikuti nasihat Majlis Tertinggi. Pindaan Perlembagaan 1965 berlaku pada 7 Ogos 1965. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, selaku Perdana Menteri Malaysia yang pertama, telah membawa usul pindaan perlembagaan yang dinamakan Pindaan Singapura ke Parlimen. Parlimen meneruskan usul ini yang membolehkan Singapura keluar daripada Malaysia. Oleh itu, semua perkara berkaitan Singapura dimansuhkan dalam Perlembagaan Malaysia. Contohnya, perkara berkaitan imigresen, kewangan, hubungan luar negara, dan pertahanan. Baiklah. Untuk bab 2 ini kita sudah belajar mengenai latar belakang sejarah Perlembagaan Persekutuan, sejarah pembubaran Perlembagaan Persekutuan, ciri utama Perlembagaan Persekutuan, dan yang terakhir, pindaan Perlembagaan Persekutuan 1963 dan 1965. Semoga video ini dapat membantu kita memahami bab ini dengan lebih lanjut. Sampai sini saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa klik butang like, subscribe, dan notifikasi. Boleh juga share dan komen di bawah untuk sebarang idea atau topik-topik yang menarik untuk video yang akan datang.